Assalamualaikum, saya Fetri Yahya. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Izinkan kami mengacara dalam Dwi Bahasa. It's an honor to be your host for today. Hari ini kami nak ajak anda untuk eksplorasi Istana Budaya. Eksplorasi Istana Budaya, what can we expect? Dan kami akan meninjau sejarah perubahan Istana Budaya, juga fungsinya sebagai pusat kecemerlangan seni yang bertaraf antarabangsa. Wow, let's go. Istana Budaya tersergam indah di Jalan Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur. Kompleks ini menjadi satu lagi mercu suasana negara. Reka bentuknya diadun daripada gabungan elemen tradisional dan alam yang menggambarkan ketinggian serta keluhuran budaya tempatan. Hai, saya Dafi and saya nak wish all the best and good luck kepada Istana Budaya. Semoga terus kekal cemerlang. Nama saya Mayfen, saya seorang pelakon dan producer. Di sini saya ingin kongsikan sedikit cadangan saya. For IB to grow or to be able to host many more great shows in the future, now is the time that IB sokong pemuda-pemuda pengkaya atau alumni institut seni ini. Host them, let them have a place to showcase their talent. Istana Budaya itu adalah satu gedung yang memberi peluang kepada seni dan juga budaya kita untuk berkembang di peringkat antarabangsa. Walaupun musim pandemik COVID-19 ini memberi kesan seluruh negara, seluruh dunia, tapi saya percaya selepas ini Istana Budaya akan bangun dan bangkit dengan hebat kerana kami sebenarnya sudah rindu untuk menantinya. Begitu juga warga Istana Budaya, saya percaya mereka juga sudah tidak sabar-sabar untuk terus memertabatkan seni di pentas antarabangsa. Good luck Istana Budaya. Saya involve dekat Istana Budaya sebagai pengarah muzik, dan saya involve berlakon ada pentas di Esplanade Singapura tahun 2009, di mana pihak Istana Budaya membawa Impak Maksima Musikal ke Esplanade. Untuk pengetahuan anda, idea untuk menubuhkan sebuah kompleks panggung negara bermula sejak tahun 1964 lagi. Just imagine the great effort and contributions by our fellow art activists here in Malaysia, resulting in the inauguration of Istana Budaya on September 15, 1999 by our fourth Prime Minister of Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Harapan saya lepas ini bolehlah Istana Budaya dapat orang cakap berkongsi pasal Istana Budaya, pasal ilmu tentang seni, berlakon, teater, macam-macam lagi lah, supaya Istana Budaya itu boleh dijadikan platform untuk orang boleh datang lepas COVID lah semua. Okey, insyaAllah saya doakan semoga Istana Budaya terus cemerlang. Betul, terus cemerlang Istana Budaya. I have done few production in Istana Budaya before. It was a very good experience to work with Istana Budaya. The staff are very kind people and they are very easy to work. It's my pleasure to have production in this beautiful stage, and I'm looking forward to have more performance and production. So, semoga Istana Budaya terus berjaya dan menghasilkan karya-karya yang bermutu di pentas bertaraf dunia itu. Assalamualaikum, saya Bius. Bila kita membuat persembahan di Istana Budaya, kita terasa kita dikelilingi oleh orang-orang profesional. Jadi suka ke tak suka, mahu ke tak mahu, boleh ke tak boleh, kita kena mengangkat diri kita sendiri untuk sama taraf dengan mereka dan sama taraf dengan nama Istana Budaya itu sendiri. Okay, saya dah terlibat lebih daripada 10 buah teater di Istana Budaya. Di antaranya Anak Karba Mati Mak, Siti di Alam Fantasi, Alibaba Bujang Lapuk, Teratak Minang dan banyak lagi lah yang tak dapat saya sebutkan dekat sini. Istana Budaya ditadbir oleh seorang ketua pengarah dibantu oleh 2 orang timbalan ketua pengarah, timbalan ketua pengarah artistik dan timbalan ketua pengarah operasi. Additionally, there are 6 divisions under the administration of Istana Budaya, namely management, marketing, production, technical, design and of course, music.
Visi Istana Budaya adalah menjadi medan seni persembahan pentas yang terunggul di Malaysia dan bertaraf dunia. Manakala misi Istana Budaya adalah untuk membangunkan kecemerlangan artistik dalam seni persembahan pentas. Selain itu, Istana Budaya juga menaungi residen artis tari, Orkestra Simfoni Kebangsaan OSK dan Orkestra Tradisional Malaysia. Pengalaman pertama saya berada di atas pentas Istana Budaya di bawah arahan Cik Rosminah Tahir, iaitu musical Ibu Zain. Saya jadi salah seorang cikgu dalam cerita tu. Dan satu pengalaman yang tak boleh saya lupakan lah, itu kali pertama saya berada di atas pentas. Begitu ramai yang rindu untuk berkarya di pentas hebat Istana Budaya. Begitu juga dengan penonton-penonton yang ingin datang menonton di Istana Budaya. Semoga Istana Budaya bangkit semula dan terus maju jaya. The team in Istana Budaya, they are fantastic, very easy to work with. Just glad that I had that opportunity, and I'm very blessed to have brought down some international musicals to Istana Budaya with the help of Istana Budaya personnel as well. Saya rasa sebelum ni Istana Budaya antara tempat utama yang mengumpulkan persembahan-persembahan seni persembahan di Malaysia yang bertaraf dunia. Baik, tadi kami telah pun meninjau keadaan di luar Istana Budaya dan kali ini kita akan mendalami apakah penceritaan dan juga perjalanan bagi Istana Budaya sendiri. Hari ini kita sangat-sangat bertuah kerana kita bersama-sama dengan tokoh yang tidak asing lagi, iaitu Ketua Pengarah pertama Istana Budaya, Tuan Haji Sufiat Mukhri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat-sihat, veteran lah. Tapi tetap nampak auranya. Betul, pasti dirasai. Baik, saya kirakan bahawa Tuan Haji adalah orang yang sangat tepat untuk berkongsi tentang Istana Budaya sebab adalah Ketua Pengarah pertama Istana Budaya. Pastinya banyak sekali penceritaan tentang sejarah dan juga perjuangan yang ingin disampaikan kepada semua yang ingin tahu tentang sejarah penting Istana Budaya. Silakan Tuan Haji. Istana Budaya ni adalah satu nama yang diberi selepas ada pemikiran untuk membina National Theatre, panggung negara. Masa tu pada awal-awal tahun-tahun 70-an, rangka untuk membina National Theatre tu telah dibincangkan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Bukan saja National Theatre tu, ada bahagian-bahagian lain, dia dinamakan, diwujudkan satu ruang dan satu pemikiran untuk mengadakan satu teater di Kompleks Budaya Negara. Jadi National Theatre, Kompleks Budaya Negara, dan Kompleks Budaya Negara itulah yang dinamakan Istana Budaya. Baik, Tuan Haji, kita dah mendengar sedikit berkenaan sejarah Istana Budaya. Mungkin nak tanyakan sendiri pandangan Tuan Haji tentang cabaran yang dilalui sepanjang menjayakan setiap persembahan di Istana Budaya ini. Saya ingat, okey, bila kita tubuhkan Istana Budaya, pada peringkat awal lagi kita telah diberitahulah, kami telah diberitahu dan kami telah pun sedar bahawa kami sekurang-kurangnya mesti pergi kepada 3 penjuru besar. Kesenimanan, teknikal, pemasaran. Ini 3 cabang mesti jalan serentak. Mesti ada orang dalam tu untuk menjayakan. Jadi satu je lemah, 3 lingkup. Itulah cabaran dia. Satu lemah, 3 lingkup. Itu cabaran teater sebenarnya. You buat teater bagus-bagus, orang tak datang. Siapa lemah? Pemasaran lemah. Elektrik tak ada, misalnya kata lampu rosak kata. Tak jadi juga. Ataupun you sedang berlakon dengan pelakon yang terbaik dalam dunia, tiba-tiba di tengah pelakon tu dia sakit perut. Begitulah harga persembahan. It is so, kita nampak seronok aja kan. Especially macam media TV boleh cut, tapi media pentas macam mana nak cut?
Pelakon tiba-tiba, aku sakit perut. Tu Haji pernah sebut kalau terlibat dengan bidang seni ni, kena jaga jantung ya. Betul. Debarannya, kemudian berbagai dugaan yang berlaku. Jerih payahnya memang kadang-kadang memang menguji. Betul menguji. Yang itu satu debaran yang besar dah. Tapi yang menonton tu, yang datang tu kadang-kadang orang-orangnya yang terunggul di negara. Jadi lagi-lagi kita berdebar. Itu dia. Jadi kalau tak ada jiwa memang tak boleh gerakkan ya sebuah institusi yang besar ini, nama pun Istana Budaya. Jadi sebagai ketua pengarah yang pertama, apakah harapan yang ingin dizahirkan kepada bakal penyambung legasi yang sedang berjuang demi kita mengangkat martabat seni dan budaya di Malaysia? Di sini pernah ada pentas teater, kedai persembahan yang hebat-hebat berlangsung di sini. Apa harapan daripada Tun Haji sendiri? Saya kira ini dah tahun, kita bermula itu tahun 99, ini dah beberapa tahun dah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni pun dah kita jangka. Development of theatre cannot be done just like that. There's no way you can do that. Jadi pada tahun-tahun yang macam di London tu, dia berapa ratus tahun ya buat teater. Ya. Kita buat teater tapi kita tidak buat pemasaran teater yang hanya dipasarkan kan. Jadi benda tu satu perkara yang kita harap akan dapat lebih baik. Tapi kita mesti tahu juga kita Malaysia multiracial participation is number one. Multiracial acceptance is number one. Itu kita tak boleh capai. Dalam masa there's no way you can do it. No country can do it. Yeah. Jadi kita mesti cuma kita boleh berusaha ke arah itu. Jadi kita harap bukan saja kita berharap yang dari sini, kita harap orang yang dari luar pun dapat tolong kita untuk menjayakan multiracial participation both in the art and in the audience, in the market. Dengan itu kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Sufiat Mukri kerana sudi berkongsi dengan kita bermacam-macam pengalaman perjalanan yang telah dilalui oleh Istana Budaya sendiri. Saya dapat Tuan satu Haji. ilmu baru. Bila datang ilham tengah malam pun terjaga. Tulis dulu. Itu dia untuk ramuan orang yang berjaya dan terkenal. Betul. Terima kasih kita ucapkan Tuan Haji. Alhamdulillah. Hai, saya Izzy Islam. Pengalaman bekerja di Istana Budaya memang satu pengalaman yang sangat-sangat berharga dan tak mungkin saya lupakan sampai bila-bila. Jadi di kala pandemik melanda negara kita sekarang ni, saya nak ucapkan all the best dan semoga terus maju jaya kepada seluruh tim Istana Budaya. Assalamualaikum. Istana Budaya ibarat gedung ilmu. Saya banyak belajar dari Istana Budaya, sama ada sebagai pengkarya maupun sebagai penonton. Melalui pementasan teater, saya belajar tentang manusia, ketamadunan manusia, dan melalui teater kita menghargai pemimpin dan juga sejarah negara. Belajar sejarah bukan untuk kita ke belakang, sebaliknya berjalan terus ke depan dengan lebih bersuluh dan terang. Di Istana Budaya, saya belajar semua ni dan saya belajar menghargai nilai budaya dan juga warisan negara. Istana Budaya adalah antara padang permainan saya untuk berkreativiti ataupun untuk mementaskan karya-karya saya sepanjang bergelar anak seni. Various art performances from either local or international productions have been staged here at the Istana Budaya. Antara kutipan persembahan yang tertinggi termasuklah teater Puteri Gunung Ledang, musikal Tun Mahathir, Siti di Alam Fantasi dan pastinya yang terkini Pawana Isabella. And some of the most celebrated international performances are Phantom of the Opera, Cats the Musical, Mamma Mia, Shrek, Journey to the West, and many more. Mereka set dan prop Istana Budaya. Mereka bentuk set, prop dan backdrop bagi produksi Istana Budaya. Proses penyediaan set, prop dan backdrop boleh diringkaskan. Itu mereka bentuk set, prop dan backdrop. Kemudian membuat set, prop dan backdrop. Kemudian blocking, rehearsal dan persembahan. Sepanjang eksplorasi ini,
kita dapat melihat banyak sekali fasiliti ataupun kemudahan yang tersedia di Istana Budaya. And yes, it is impressively complete. It comes with a box office ticket booking space, VIP room, media room, recording studio, cafeteria, surau, and many more. Sekarang ini saya berada dalam komponen utama Istana Budaya, dikenali sebagai Panggung Sari. And speaking about stages, there are 2 stages that are used here for performances at the Istana Budaya, namely Panggung Sari and Lambang Sari. Panggung Sari, panggung utama yang mampu menempatkan 1,386 orang penonton, 759 di tingkat 1 dan 325 di tingkat 2, tingkat 3 pula menempatkan 302 orang penonton. Selain itu, terdapat Lambang Sari yang boleh menampung seramai 281 orang penonton. Panggung ini lebih sesuai untuk persembahan tari, muzik dan produksi teater berskala kecil. Since 1999, Istana Budaya has received various awards and recognitions locally and internationally. Dan untuk pengetahuan semua, mekanisme pentas berat yang terdapat di Istana Budaya adalah yang pertama seumpamanya di dunia. On top of that, on October 17, 2018, the Istana Budaya building was recognized as a national heritage under the National Heritage Act 2005. Sesungguhnya, Istana Budaya dalam merentas pelbagai sempadan termasuk latar ekonomi, minat yang berbeza serta latar belakang usia dan masa dalam usaha untuk menarik minat masyarakat mencintai dunia seni dan persembahan yang bermutu tinggi. Heartiest congratulations Istana Budaya. Kalau ada sumur di ladang, dapat kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, dapat kita bersua kembali. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.